Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hai. Makan sama? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat petang. Buat apa sekarang? Selamat bekerja kepada yang bekerja, selamat pulang kepada yang on the way balik ke rumah. Semoga hari ini Allah murahkan rezeki kita, Allah pemudahkan urusan kita, Allah memberi kesihatan sihat kepada kita. Semoga di segala sepanjang hari ini mendapat barokah di hari yang Jumaat, hari yang mulia. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Seperti biasa, Kak Iza live petang. Sekejap ya, Kak Iza minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okay. Nama penuh Kak Iza Nur Siti binti Abdul Aziz, ataupun lebih dikenali dipanggil Kak Iza daripada Izama oleh Setiawan. Kedai Kak Iza di Setiawan, sebelah Pasar Raya Konsif. Okay. Kak Iza harap semua keadaan baik hari ini. Anda semua pun keadaan baik. Semoga dimurahkan rezeki hari ini, InsyaAllah. Okey, seperti biasa, kepakaran Kak Iza adalah Kak Iza boleh diagnos tapak tangan anda, dan Kak Iza boleh tahu apa masalah anda yang anda alami. Okey. Okey, sebenarnya Kak Iza nak share hari ini tentang masalah buah pinggang. Sekejap Bella tolong bising sekejap tengah rap. Okey, Kak Iza nak share hari ni tentang masalah buah pinggang. Okey, ini topik yang bagus juga. Sebab apa? Buah pinggang ni adalah salah satu organ penting yang kita kena ambil berat, kita kena ambil tahu. Sebab kalau tak ada buah pinggang, kita akan menderita kena dialisis ataupun dialisis seumur hidup kita. Ya, itu yang penting dikatakan organ yang paling penting tu. Sebab kalau masalah buah pinggang kita dah kronik, dia akan melalui proses dialisis. Tapi kalau masalah buah pinggang kita masih peringkat awal, insyaAllah boleh dirawat, boleh dicegah, boleh dibaik balik. Dia macam mesin dah, mesin kan. Lama-lama mesin tu kan kita duk pakai lama-lama jam ataupun berkarat, stuck. So kita tak boleh pakai lagi dah mesin tu. So kita kena ganti mesin baru. Tapi dalam badan kita ni mana boleh ganti buah pinggang kan? Kalau boleh ganti, dah ramai orang ganti. Sebab tak boleh lah tu. Jadi umpamanya macam tu lah pentingnya buah pinggang kita. Jadi macam mana bagus pun, macam mana lama pun kita kena jaga. Walaupun masalah buah pinggang kita okey, tak ada masalah lagi. So kita kena tahu apa penyebab masalah berlakunya buah pinggang. Okey, macam mana anda nak tahu ada masalah buah pinggang? Nak tahu tak? Okey, tadi yang Kak Iza cakap, Kak Iza boleh tahu ataupun boleh tengok tapak tangan anda. Kak Iza boleh tahu ada masalah anda melalui tapak tangan. So Kak Iza nak tahu macam mana kita nak tahu kita ada masalah buah pinggang. Okey, anda tengok ni, cuba standby. Kak Iza nak beritahu info ni, mudah-mudahan sedikit manfaat dapat dan dapat share kepada anak-anak kita, suami kita ataupun isteri kita, mak kita ke saudara mara kita kan, insyaAllah kan. Itu paling penting. Okey, melalui tapak tangan kita boleh tahu masalah buah pinggang kita. Okey, melalui tapak tangan kita boleh tahu masalah buah pinggang kita. Masya-Allah, itulah kelebihan bangsa Yunani dulu. Cek masalah mereka melalui tapak tangan, dan mereka boleh boleh kesan di peringkat awal. Jadi kalau kita pun samalah. Kalau kita lebih berhati-hati, kita boleh tahu di peringkat awal. Kalau kita tak berhati-hati, kita tak tahu. Dah teruk, dah stage 3, 4 baru kita tahu. Sudah agak terlambat kan. Okey, jadi tengok tapak tangan anda. Okey, bila tengok tapak tangan anda, dia adalah di bahagian sini. Saya nak cakap kata apa, bahagian apa kita nak panggil, bahagian jari ketiga, seluruh jari kita, jari ketiga. Maksudnya kita boleh tengok kat sini, ibu jari, jari telunjuk,
jari tengah, 3 jari ni. So 3 jari ni nampak? Ketiga-tiga jari ni dia membuncit ataupun membengkak kat sini. Sini ya, dia membuncit dan membengkak. Ruas jari ketiga seluruh jari membuncit ataupun bengkak lah, kita kata senang bengkak kat sini ya. Kalau kita perasan bila orang datang jumpa Kak Izzah diagnos, Kak Izzah tengok bengkak. Kak Izzah cakap kat dia mungkin dia ada masalah buah pinggang ataupun mungkin simptom buah pinggang tu dah ada dekat dia, tapi cuma dia tak tahu. Okey, ini adalah simptom-simptom dia yang kita boleh tahu ataupun tanda-tanda dia. Kita boleh tahu bengkakkan di ruas jari kita ketiga-tiga ataupun di seluruh jari kita membuncit. Dia macam bengkak, macam orang kata sembab. Senang cakap sembab lah, kan? Bila kita kata sembab tu, kita nampak dah bengkak lah, macam tu lah, kita dah mudah faham. Dan mata kita, orang kata mata kita macam warna hitam, gelambir, ada macam tu. Dia macam tu. Dan juga kita punya jari ni, okey, ibu jari kita, jari telunjuk kita dan jari tengah kita, inilah kesan buah pinggang kita. Maksudnya okey, kita nampak kat sini bengkak. Itu ginjal lah, membuncit. Itu ginjal kita lah. Okey. Jadi kena hati-hati, sangat kena hati-hati. Sebab apa? Nanti dia akan menjadi lebih teruk. Dan juga kelihatan tangan kita ni kembung ataupun membengkak ataupun cembung. Kita nampak ni kembung. Ada orang kata cembung, Kak Izzah tak faham sangat bahasa cembung, tapi membengkak tu, buncit tu iya. Buncit tu iya. Dia macam orang kata masuk angin, macam bila kita picit tu dia macam tenggelam tu, bengkak lah. Tenggelam tu, kan? Jadi simptom dia yang utama sekali, simptom dia kita sakit di tulang belakang, kecing kita tak lawas, kecing di bahagian perut kita ke bawah, kebas-kebas lah maksudnya. Jadi kita kena hati-hati. So kita nak kena ambil tahu penyakit buah pinggang. Dia berkaitan buah pinggang ni ialah buah pinggang ini adalah fungsi penapis darah kita ataupun membuang bahan-bahan toksin dalam badan kita. Itulah tugas buah pinggang kita tu. Berfungsi menapis darah kita dan juga membuang bahan-bahan toksin yang tak pakai tu ataupun sisa-sisa toksin. Kita kena buang yang berlebihan dalam badan kita, ataupun yang duduk dalam badan kita, ataupun buang melalui air kencing. Itulah maksudnya. Okey. Jadi itulah orang kata kita kena ambil tu masalah buah pinggang. Dan juga risiko dia buah pinggang kini, kita akan orang kata mudah dapat sekiranya kita tak jaga daripada awal. Dan ramai yang akan mengalaminya daripada dia sebenarnya tak ada umur. Masalah buah pinggang ni peringkat awal, kadang peringkat muda pun dah ada masalah buah pinggang. Kalau tua tu biasalah kan. Tapi golongan yang berisiko untuk dapat masalah buah pinggang antara umur 60, 65 menunjukkan peringkat dia lebih cepat risiko mendapat buah pinggang. Tapi sekarang ni muda-muda lagi pun dah ada masalah buah pinggang disebabkan pemakanan yang tak sihat dan juga gaya hidup yang tak betul lah, kan. Jadi dia mengganggu kita masalah tu. Okey. Sebenarnya antara puncanya yang biasa kita tahu, pertama sekali masalah kecil manis. Itu antara punca yang paling mudah dapat buah pinggang lah. Kecil manis, darah tinggi, ataupun keturunan kita punya family, kan. Keturunan buah pinggang, mak kita buah pinggang, ayah kita mungkin buah pinggang, parent dia semua pinggang. Jadi kita pun mudah mendapat risiko buah pinggang juga. Lepas tu oldest ni ataupun tua sebelum usia ni, kita boleh nampak, dan kita boleh nampak muka kita ni lebih tua daripada usia kita. Maksudnya kadang-kadang umur kita 30 tapi orang nampak macam 40, 50 lah. Kita akan terasa macam alamak tua sangat ke aku ni. Macam tu lah. Jadi dia boleh nampak kita lebih tua sebab faktor
buah pinggang kita yang rosak tu, sebab dia tak boleh membuang toksin-toksin lagi dah. Jadi dia macam duduk dalam badan kita, jadi dah terlalu makan dalam lah orang kata. Okey. Lepas tu kerana apa? Pengurangan minum air kosong, ataupun tu kurang ambil air. Lepas tu ambil makanan yang tak sihat. Banyak makan yang tak sihat saja. Fast food, junk food, semua food je lah. Zaman sekarang ni call je Grab, call je Foodpanda, sampai je barang. Apa kita nak makan, semua ada. Cari je dalam FB ke, cari dalam Instagram, cari dalam Twitter, macam-macam lah boleh cari, tengok, teringin beli, order. Jadi itulah faktor-faktornya. Jadi pemakanan sekarang ni sangat tak bagus untuk kesihatan kita, dan memang tak bagus untuk masalah buah pinggang. Terutamanya jika kita ambil benda-benda yang berpengawet, yang berwarna, yang kafein, yang bergula, dan yang diproses. Jadi makanan diproses ni sangat tak bagus. 2 hari yang lepas kita ada beritahu makanan-makanan yang ada 15 makanan yang tak galakkan kita ambil. Okey, insya-Allah kalau sempat nanti kita repeat balik, mungkin anda yang baru boleh tengok ataupun boleh check balik dapat ke tak dapat. So kita share balik nantilah ya, insya-Allah kalau ada masa nantilah. Okey. Manakala simptom-simptom penyakit buah pinggang ni termasuklah, maksudnya kalau kita ada masalah buah pinggang ni, simptom dia macam ni. Okey, pertama sekali macam saya cakap tadi, membengkak ataupun mengalami bengkak pada kaki dan tangan ataupun di sendi kita. Itu satu. Kedua, bengkak di sekeliling mata kita ni. Mata kita ni yang Kak cakap tadi, gelembir tu. Dia membengkak je. Lepas tu kulit kita sering gatal, macam gatal-gatal macam tu. Okey, macam kita mudah dapat alergik lah. Okey, keempat, membuang air kencing kerak, terutama pada waktu malam. Contohnya waktu malam Kak pergi bilik air, kadang-kadang 4, 5, 6 kali. Itu adalah simptom awal penyakit nak jadi buah pinggang lah, atau simptom awal masalah problem pada ginjal kita. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena ambil tahu. So kalau kita tahu masalah ni berlaku ataupun kita rasa, kita alami, mana kita tahu cara mana nak mencegah dia, cara mana nak merawat dia. Jadi kita mudahlah, dan insya-Allah kita boleh orang kata perbaiki cara hidup kita, perbaiki cara pemakanan kita, perbaiki cara kita yang tak sihat tu. Jadi itulah pentingnya kalau kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kita biarkan saja. Sampai satu tahap kita pergi cek, doktor kata masalah buah pinggang stage 3, 4. Masya Allah, masa tu kita akan rasa tertekan lagi, rasakan stres, rasa macam kecewa, rasa macam ya Allah, macam mana ni dengan hidup. Kita rasa macam tu, dan kita akan merasa menyusahkan diri kita sendiri, dan kita akan menyusah family kita, ibu kita, ayah kita, ataupun suami kita, ataupun isteri kita. Kita akan menyusahkan mereka. Sebab apa? Bayangkan kalau kita berada dalam tahap ataupun stage 3 dan 4, itu dah agak bahaya tau. Sangat bahaya. Jadi sebelum kita tahu ke stage tu, kalau kita dapat info-info ni sedikit yang kita share ni, insya-Allah kita boleh cepat-cepat rawat atau mencegah terus daripada berlakunya masalah buah pinggang. Sebenarnya ada cara, cuma ramai di antara kita tak tahu macam mana nak merawat dia, macam mana nak mencegah dia. Itu yang paling penting. So saya nak share kat sini, maksudnya macam mana cara nak yang dah ada dan yang belum ada, macam mana kita nak rawat ataupun nak cegah. Okey. Lagi satu yang paling penting, ramai orang tak perasan GFR. GFR tu macam mana kita nak tahu kadar gula, bacaan kadar gula kita, dan bacaan tahap darah kita. Itu sangat penting. Kita kena buat ataupun kita kena buat pemeriksaan berkala lah kalau boleh. Kenal pasti bacaan tahap kesihatan kita dan
kadar fungsi buah pinggang kita melalui melalui pemeriksaan tekanan darah. Kita kena tahu. So bila kita buat macam tu, kita boleh faham, kita boleh tahu tahap mana kita, baru kita mudah kita nak rawat. Tapi kalau kita tak tahu pun, kita kena dah rawat sekarang. Jangan tunggu nak confirmation daripada hospital kata dah confirm buah pinggang, barulah masa tu nak cari ubat. Mana boleh. Maksudnya jangan tunggu sampai berita macam tu. So kita dapat tahu simptom saja yang kita alami, so kita kena cepat-cepat dah buat perubahan. Sebab apa? Kalau kita biarkan, dia akan mengganggu lagi simptom-simptom lain. Jadi sangat bahaya. Jadi apa yang kita nak share kat sini, kalau boleh permulaan ni yang mana dah ada simptom-simptom, kalau boleh tolong pula, mak tersasu pula, tolong kawal ataupun elakkan ataupun tinggalkan makanan proses. Semua jenis makanan proses, terutama sekali apa? Burger, nugget, sosej, apa lagi? Zaman-zaman sekarang ni apa makanan dia? Macam-macam lah, saya pun tak tahu sangat nak sebut. Kan? Maksudnya makanan yang berproses, yang diproses. Yang kita tak nampak kesan buruk dia, tapi sedap dimakan. Itulah. Jadi stopkan, elakkan, berhentikan immediately, serta-merta perkara-perkara macam ni, supaya tak lebih teruk keadaan kita. Kedua, kurangkan garam dalam makanan kita. Semua jenis makanan kena kurangkan. Orang kata dia ala-ala gitu-gitu, sudahlah, tak payahlah macam lemak, manis, masin, macam-macam lah. So kita kena reducekan seboleh yang boleh. Okay? Sebab itu akan menurunkan kita punya keratin dalam buah pinggang kita. Lepas tu gula putih. Gula putih beberapa kali dan Kak Izzah dah cakap banyak kali juga, tolong stokkan gula putih. Kenapa ya? Ramai pakar-pakar doktor yang bijaksana selalu syorkan gula putih. Termasuk Kak Izzah pun selalu galakkan tolong stopkan gula putih, sebab gula putih sebenarnya tidak mempunyai apa-apa khasiat pun. Tidak ada apa-apa kelebihan pun. Tidak ada apa-apa yang bagus pun untuk badan kita. Semua tak ada. Dia hanya adalah perasa tambahan untuk menyedapkan dalam semua masakan kita. Itulah fungsi dia. Fungsi dia yang tak bagus tu nak bagi sedap, kita bubur gula putih sikit pada rasa ni. Tapi function dia untuk kebaikan tu tak ada. Bukan Kak Izzah cakap seorang, tapi pakar-pakar doktor pun dah beritahu memang tak ada kelebihan kalau kita ambil gula putih selalu atau berlebihan. Okay? Ataupun kerap ambil gula putih dalam makanan, dalam minuman, ya. Tetapi setengah doktor juga dia tak akan cakap stop gula putih, stop ni, dia tak akan cakap. Jadi yang setengah doktor tu dia memang ada cakap. Macam Kak Izzah belajar dengan Dr. Yubaidi, Dr. Aizat. Diorang ni adalah doktor-doktor pakar perubatan tau. Bukan biasa-biasa punya. Semua doktor pakar-pakar perubatan. Dan juga dengan Kak Izzah punya ustaz yang pakar bahagian nutrisi PhD. Bahagian nutrisi itu adalah guru-guru Kak Izzah. Kak Izzah belajar dan mereka selalu menekankan pemakanan yang tak sihat untuk masalah masalah tertentu. Kalau boleh kita kena stopkan, elakkan, ataupun jangan ambil langsung dalam tempoh beberapa dalam masa rawatan ke tak rawatan ke, dalam tempoh tertentu stopkan dulu, ya. Okey, itu. Dan macam Kak Izzah cakap tadi, pemeriksaan berkala tu penting sebab kita nak tahu tahap kita punya apa tadi Kak Izzah kata, lupa dah. Tahap GFR. GFR kita. GFR tu dia macam dia nama penuh dia sekejap. Kita lupalah. Saya tengok nota sini nah. Nama penuh dia glomerular filtration rate. Filtration rate lah, maksudnya dia macam nak sukat kita punya kandungan
apa nama protein dalam buah pinggang kita, dalam gula, dalam dalam darah kita lah, macam itulah. Okey. Jadi itu yang paling pentingnya. So jadi kalau kita ada buat rawatan berkala tu, at least kita tahu tahap mana insya-Allah. Tapi kalau yang takut nak pergi jumpa hospital, takut nak jumpa nak pergi klinik, takut nak ambil darah, takut lah, semua takut lah. Maksudnya tak nak pergilah klinik, tak nak pergi hospital. So anda perlu kawal atau anda perlu makan makanan ataupun produk yang bernutrisi tinggi. Sebab produk-produk yang bernutrisi tinggi ni dia sangat membantu dan boleh membantu mencegah daripada berlaku kerosakan buah pinggang kita. Itu yang paling penting. Jadi anda yang takut-takut ni nak jumpa doktor pun, dia dah nervous dah ni, jumpa doktor tentulah darah tu naik macam ni, mencacak, takut kan. Jadi kita kena standby, ambil suplemen pemakanan yang bernutrisi tinggi, dia mempunyai antioksidan tinggi untuk kita mencegah daripada berlakunya masalah tu. InsyaAllah ambillah daripada produk semula jadi, organik, natural dan alami. Paling penting ambil. Tapi kita tak boleh ambil yang makanan yang campuran pengawet pewarna, sebab dia ada bahan-bahan dia, GMO dia. Bila kita ambil melalui makanan yang berpengawet pewarna GMO, dia akan merosakkan masalah buah pinggang kita juga. Jadi pemakanan tu sangat penting. Jadi bila kita tahu apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan, sebenarnya kita dah kawal. Untuk kita nak pastikan kita nak jaga buah pinggang kita tak ada masalah, contohnya, ataupun kita nak jauh daripada simptom-simptom masalah lebih kronik. So kita kena pastikan jangan ada masalah kecing kita berbuih. Contoh biasa kan, customer yang ada masalah simptom buah pinggang ni, mengalami masalah buah pinggang ni, dia akan mengalami beberapa perubahan tau. Okey, contohnya sama ada di peringkat awal atau peringkat dah ke tahap 1, kemudian 2, dia ada mengalami ataupun dia ada perubahan, ataupun senang cakap mengalami masalah buah pinggang ni, dia ada nampak simptom-simptom macam ni, ataupun masalah kecing berbuih, masalah kecing kotor, kan. Lepas tu masalah sakit di bahagian pinggang, masalah buang air besar. Benda-benda tu dia simptom dia. Lepas tu kerap kencing tak lawas. Kaki tangan jadi bengkak. Tu simptom-simptom tu lah. Lepas tu dia selalu penat dan buat kerja sikit cepat penat. Kadang-kadang angkat benda sikit-sikit bawa ke situ sikit pun dia rasa penat. Lepas tu dia akan rasa selera makan dia dah kurang, dah tak berapa nak berselera, macam tu. Lepas tu terikat dengan kerja-kerja yang berat-berat tu, dia akan efek pada masalah buah pinggang tu. Jadi kalau boleh, kalau simptom tu kalau boleh tolong jangan ada. Cakap tadi, kalau boleh cegah daripada masalah kecing berbuih, kecing kotor, kecing sakit, kecing kecing tak lawas, masalah buang air besar. Macam itulah kita kena cegah, supaya bila kita cegah segala-gala tu, insya-Allah kita boleh bantu buah pinggang kita lagi bagus daripada, dan dia insya-Allah dia tak merosakkan buah pinggang kita. Jadi dia baiki kita. Maksudnya bila kita kurangkan daripada masalah tu, insya-Allah lah buah pinggang kita akan elok lah. Akan elok. Okey, apa makanan yang sesuai ataupun cara apa yang kita nak merawat jika kita ada masalah buah pinggang? Rawatan yang paling sesuai, nombor 1, mesti kena minum air secukupnya. Pastikan kita kena minum air secukupnya mengikut berat badan kita. Contohnya Kak Ija cakap, kalau berat badan kita 50 kg, kita kena minum air 2 liter. 2 liter. Kalau berat kita 75 kg,
kena minum air 3 liter. So kita kena buat sukatan. Baik, kalau yang macam ni 500 ml tau. 500 ml ni pasuk ke je 25 kg kena ambil 1 liter. So kita kena 2 botol ni. Ni 500 Saya rasa 500. Masya-Allah. 500. Kalau berat badan kita 25 kg, kita kena makan 2 botol ataupun minum 2 botol air mineral. Kalau 50 kena 2 liter lah. Kalau 25 kg 1 liter, maknanya 2 botol ni lah. Jadi air kena minum mengikut sukatan berat badan kita. Bukan kita minum air untuk suka-suka hati. Kalau kita minum ikut suka-suka hati, memang tak cukup lah. Kita pun tak perlu ambil atau tak perlu minum air yang berlebihan. Sebab kalau kita minum air berlebihan pun tak boleh juga, nanti akan ganggu pada buah pinggang kita juga. Kan? Buah pinggang pula paru-paru. Masya-Allah, tersasul lah. Dia akan efek pada paru-paru kita. Okey, bila paru-paru kita banyak dipenuhi air, akan jadi masalah lain pula. Jadi kena kawal. Cara yang terbaik untuk kita nak jaga buah pinggang kita ni. Pertama tadi air, kita cakap. Kedua makan minyak zaitun. Masya-Allah, makan minyak zaitun. Sebenarnya kan produk-produk yang sukses untuk nak rawat masalah buah pinggang dan nak mencegah berlakunya daripada masalah buah pinggang, makan minyak zaitun, makan sari cukatin, madu, BSO dan juga jus delima. Ini adalah rawatan untuk nak merawat masalah buah pinggang kita. Sama ada di peringkat awal ataupun peringkat kronik, kita kena jaga ataupun kita kena makan suplemen daripada produk semula jadi ni, organik, natural dan alami ni dengan konsisten setiap hari. Bila kita ambil dengan konsisten, insya-Allah pasti ada kesembuhan. Caranya kena makan apa? Mesti ada cara makan dia. Sebab apa suplemen pun mesti ada cara makan dia. Bukan ikut suka hati nak makan. Nak makan, makanlah. Tak nak makan, sudahlah hari ni. Tak boleh macam tu. Untuk proses merawat ataupun proses nak mencegah, kita mesti ada cara makan. Contoh, Izabel contoh. Tapi contoh ni boleh pakai lah. Contoh, minyak zaitun. Kena ambil berapa kali? Kena ambil sehari 2 kali minyak zaitun. Berapa banyak? Kak Izabel share kat sini. 2 sudu besar. 1 sudu besar pagi, 2 sudu besar pagi, 2 sudu besar malam. Kalau yang ada simptom buah pinggang. Orang yang ada mana simptom buah pinggang kena ambil cara makan berbeza dengan orang yang tak ada masalah buah pinggang. Okey? Itu satu. Kedua apa? Cukatin. Cukatin, madu, jus delima. Okey. Macam mana kita nak makan cukatin? Cukatin ni kita bancut lah dengan campur madu sikit dalam segelas air kosong. Contoh kita ni katalah air segelas air kosong. Kita ambil 2 sudu cukatin. Okey. Campur dengan madu dalam ni. Kacau-kacau minum. Sehari berapa kali kita nak minum? Untuk orang yang ada masalah buah pinggang. Kita galakkan ambil 3 kali sehari. Bila? Pagi, tengah hari dengan malam. Okey. Itu cukatin campur madu. Jus delima macam mana nak ambil cara dia? Jus delima kena ambil sehari 2 kali juga. Sukatan dia mesti kena betul. Sukatan dia betul. Contohnya orang yang ada masalah buah pinggang, orang simptom buah pinggang, dia kena ambil sebanyak 100 ml. 100 ml. InsyaAllah jika kita ambil dengan konsisten, InsyaAllah badan kita akan ada perubahan. Kita akan rasa lebih bertenaga. InsyaAllah masalah buah pinggang kita boleh atasi. Semuanya dengan izin Allah lah ya, insyaAllah. Apa benda kita buat pun, apa benda kita amal pun, apa benda kita istiqomah mana pun, berdoa tu penting, perlu. Sebab doa tu lah senjata nak sembuh. Bukan suplemen tu nak sembuh, tapi asbab kita berdoa, asbab kita makan produk-produk organik, natural, alami semula jadi ni, Allah akan sembuhkan. Jangan kata makan minyak zaitun mesti boleh sembuh. Tanpa doa tak boleh sembuh. Doa tu orang kata apa? Senjata paling utama.
Okey, sebab makan tu Allah sembuh. Tapi kena yakinlah, sebab apa yang kita sebut ni, produk-produk yang kita sebut ni adalah produk sunnah yang disebut dalam Al-Quran. Produk sunnah disebut dalam Al-Quran, dah tentulah barokahnya dapat. Minyak zaitun ataupun zaitun disebut 7 kali dalam Al-Quran. Cuka tim pun disebut, madu pun disebut, minyak habatus sauda pun disebut, penawar segala penyakit kecuali mati. Apalagi jus delima atau delima disebut dalam Quran sebanyak 3 kali. 3 kali, Masya Allah. Okey, itulah kehebatan orang kata apa, produk-produk disebut dalam Quran yang tidak mengandungi bahan kimia campuran dan tak ada steroid. Jadi produk-produk yang Kak Izzah sebut tadi ialah produk-produk yang natural, organik, semula jadi, dan selamat kita makan daripada peringkat anak-anak kita, anak dara kita, orang dewasa sehingga orang tua, semua selamat, tak payah risau, ya. Okey. Apabila kita makan minyak zaitun, kelebihan dia apa? Dia boleh mengurangkan keradangan di buah pinggang kita. Minyak zaitun powernya, superfood ni, dia boleh mengurangkan keradangan atau boleh membantu merawat keradangan di buah pinggang kita. Okey, dia juga meningkatkan fungsi buah pinggang kita lebih baik dan lebih sihat. Okey, dan juga habatus sauda, Kak Izzah cakap tadi, Kak Izzah tak bawa habatus sauda. Habatus sauda pula ialah bersifat renal protective. Renal protective yang melindungi kita, yang menjaga kesihatan buah pinggang kita. Itulah kelebihan minyak habatus sauda yang disebut dalam Quran. Masya Allah, hebat sangat-sangat. Okey, jadi anda jangan takut nak beramal. Beramallah sebelum terlambat. Berubatlah sebelum terlambat. Konsistenlah sebelum terlambat. Kena pakai mic baru suara lagi kuat. Allah maaf, minta maaf. Terima kasih Azlin, terima kasih Azlin. Tak clear ke? Boleh tak? Kalau 1 hingga 10, berapa yang setakat mana boleh dengar? 1 hingga 10. 3 ke, 5 ke, 6? Clear dia tu. Assalamualaikum Azlin. Terima kasih bagi komen, terima kasih, alhamdulillah. InsyaAllah lepas ni Kak Izzah buat lagi kuat sikit suara. Sebenarnya rasa dah kuat ni. Tapi mungkin handphone Kak Izzah ni kot problem. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih atas bagi komen. Okey, terus Kak Izzah nak sambung sikit. Tadi sampai kat mana dah? Lupa lah pula, Masya Allah. Okey, tadi tentang buah pinggang kan? Okey, buah pinggang. Jadi lupa apa nak sambung. Okey, apa makanan yang kita tak galakkan kalau ada masalah buah pinggang? Contohnya okey, kita tak galakkan tadi. Pertama tadi gula putih. Okey, gula putih tu kita tak galakkan ambil sebab dia memang tak bagus. Dan juga garam berlebihan, makanan berproses, ya. Okey, Kak Izzah betulkan sekejap, nak bagi kuat sikit. Okey, lain dia tak ni sangat. Okey, Kak Izzah ulang balik semalam. Kak Izzah dah terangkan sikit, ada 15 jenis makanan yang kena stok. Kalau yang ada masalah buah pinggang ke, kecil manis ke, darah tinggi ke, kena stop dulu. Pertama sekali, tolong stop gula putih yang tadi Kak Izzah dah cakap. Gantikan dengan madu ataupun menggantikan dengan stevia, ataupun menggantikan dengan pemanis daripada kurma lah. Senang cakap kurma. Kedua, susu, semua jenis susu. Susu zaman moden ni memang semua ada gula terselindung, kita tak nampak. So gantikan susu daripada susu kambing yang asli, susu lembu yang fresh. Tu lebih bagus. Ya, daripada kita ambil susu lemak, rendah lemak, susu low fat tu sebenarnya terselindung, ada gula yang terselindung yang kita tak nampak. Jadi kena berhati-hati. Jadi kadang-kadang orang yang tak perasan ni, bila dia amalkan,
Contohnya susu-susu yang kata tak ada gula tapi ada gula dalam tu. Jadi kesan untuk nak merawat, nak sembuh tu jadi lambat. Sebab apa? Gula adalah racun. Sebab gula adalah racun. Dan juga daging. Daging tak boleh makan hari-hari, tak boleh makan minggu-minggu. Kalau boleh teringin sangat, makanlah sebulan 2 kali. Sebab daging apabila kita makan, dia nak ambil proses penghancuran tu melalui buah pinggang kita, mengambil masa. Jadi jika bayangkan buah pinggang kita rosak, buah pinggang kita dah ada masalah keratin yang tinggi, protein yang tinggi, macam mana nak proses daging kita makan tu untuk hancurkan. Jadi sangat bahaya. Sebab orang yang ada masalah buah pinggang, simptom dah ada masalah buah pinggang, tolong stopkan dulu daging. Sebab dia protein yang sangat tinggi. Bila bacaan lebih daripada 60, kalau bacaan kita 60, lebih kurang 60 sekejap okay, 60 keratin kita 60 selama 3 bulan, kita mudah dapat risiko penyakit buah pinggang yang kronik. Buah pinggang jadi kita kena pantau 3 bulan sekali cek, pastikan kita punya GFR tu cantik lah, maksudnya supaya dia tak mengganggu buah pinggang kita. Okey. Seterusnya apa? Masalah apa lagi cakap? Ayam moden sekarang ni sebenarnya semua dah dicucuk. Dah dicucuk hormon, dah dicucuk vitamin, dah dicucuk macam-macam lah yang dah tak sihat. Jadi kalau boleh kita cuba cari ayam organik, cari ayam kampung untuk kita makan. Walaupun ayam organik tu lebih bagus dan ayam kampung tu bagus, tapi janganlah makan setiap hari juga. Maksudnya kita kena ada menu, mungkin seminggu 2 kali kita makan, atau seminggu 3 kali makan. Yang selebihnya makan ikan. Ikan sangat bagus, sangat penting. Ikan protein dia sihat, protein dia rendah. Jadi dia tak ada memberi kemudaratan pada kita. Kalau kita ada masalah buah pinggang, kita kurangkan makan ayam dan daging, kita makan ikan berlebihan, tak ada masalah, itu lagi bagus. Okey. Macam saya cakap tadi, orang yang ada masalah buah pinggang dan juga simptom buah pinggang, sosis, burger, nugget, hotdog. Masya Allah. Kalau boleh jangan. Makanan segera, mi segera tu jangan. Sebab dia punya nitrosamin dia tinggi dan boleh menjadi kanser pada badan kita, mudah dapat masalah kanser. Okey, kadang-kadang perasan tak wanita dia ada masalah sis, masalah fibroid. Okey, kalau orang yang ada masalah sis dengan fibroid ni, sebenarnya apa yang kita nak share, makanan yang ada kaki tu kena stop dulu. Berkaki tu macam apa? Macam kambing, macam lembu, macam ayam, semua makanan yang berkaki kena stop dulu. Dia tak boleh makan lagi kalau ada sis dengan fibroid. Kena stop dulu. Makan ikan saja. Sebab sis fibroid tu dia akan cepat membesar. Apa yang menyebabkan sis? Apa yang menyebabkan fibroid? Sebenarnya disebabkan hormon. Hormon kita tak stabil, period kita tak lancar, period kita tersangkut-sangkut, kadang datang, kadang tak datang. Okey, lepas tu senggugut. Tak ada bulan datang senggugut, kadang-kadang sampai berguling-guling sakitnya. Masya-Allah, itu adalah penyebab juga. Itu adalah penyebab juga. Jadi, untuk orang yang ada masalah hormon tak tentu, tak balance, sis dengan fibroid, berhenti dulu. Makanan yang berkaki, contohnya daging lembu ke, daging kambing ke, kerbau ke, ayam, stop dulu set. At least sekurang-kurangnya makan sekurang-kurangnya stop dulu dalam tempoh 6 bulan ke setahun, 6 ke 9 bulan lah. Bila dah sis kita terkecut, dah doktor tak dapat trace, insyaAllah kita boleh makan balik. Kita boleh makan. Apa rawatan untuk masalah sis atau fibroid? Apa rawatan yang sesuai? Okay, saya nak share. Rawatan yang sesuai ialah seperti jus delima tu wajib. Minyak zaitun tu wajib. Minyak habatus sauda mesti. Cukatin mesti. Kalau nak cepat baik, nak cepat sembuh dengan izin Allah ya,
ambil OPU. OPU D5 cukatin, cukatin minyak batu sauda. Ambil lah selalu, Masya Allah, Masya Allah. Boleh kecut sis tu, boleh hilangkan fibroid tu, boleh kurangkan dia punya inci dia tu. Boleh, buatlah, insyaAllah. Yakin, istiqomah, berdoa, insyaAllah anda akan dapat hasil yang sangat-sangat mustajab. Sebab ramai dah customer Kak Izzah ada masalah tu, dengan izin Allah dia amalkan boleh sembuh. Masya Allah, Kak Izzah rasa macam suka sangat, happy sangat, ya. Sebab apa? Bila keadaan dia membesar, dia akan jadi kanser. Ataupun fibroid dia membesar, dia akan jadi kanser. Bahaya sangat. So, makanan-makanan yang tadi yang tak boleh makan tu, yang nugget, sosis, hotdog tu kena stop lah. Jangan ambil dah, stop dulu. Biarlah orang lain makan, kita tengok je. Sebab apa? Kita nak baik, kan? Okay, apa lagi makanan yang tak boleh makan? GMO. GMO ni ialah genetik meconium ni, ialah sejenis macam perasa jugalah. Dia sangat bahaya. Lepas tu jenis-jenis minyak. So jenis-jenis minyak kalau boleh canola oil, minyak sunflower tu jangan ambil. Canola oil tu jangan ambil. Sebab apa? Kalau kita ambil, pastikan kita kena ambil sekali masak cukup. Tak boleh berulang-ulang. Kalau kita guna minyak sunflower ataupun canola ni, bila kita masak berulang-ulang, dia boleh mudah menjadi ataupun mudah rosak pada hati kita, dan dia membawa ke mudah mendapat kanser lah. Masuk kat macam tu. Jadi kita tak galakkan. Kalau nak ambil juga boleh, tapi buat sekali masak je cukup. Jangan 2 kali masak, 3 kali masak. Dia akan jadi hati kita akan cepat rosak dan mudah nampak kanser lah. Jadi kalau boleh gantilah dengan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, ataupun minyak zaitun yang jenis cooking lah. Jenis cooking yang itu lebih selamat. Okey. Macam tadi kita cakap, kurangkan garam. Jika garam berlebihan, dia boleh naik kita darah tinggi. Jadi orang kecil manis ni, orang yang buah pinggang ni puncanya sebab darah tinggi juga. Kita kena pastikan kita tak ambil lah benda-benda macam tu. Okey. Semua jenis minuman yang dalam tin, dekat pasar raya ke mana ke, jangan minum lagi dah. Semua banyak gula, semua tinggi gula, semua banyak pewarna, semua banyak GMO. Jadi kita tak boleh ambil minuman dalam tin, sangat membahayakan. Jadi kalau kita duk ambil, penyakit kita susah nak sembuh, susah nak baik. Jadi hati-hatilah. Lagi satu, margarin. Margarin pun tak boleh ambil dalam kuih-muih. Dalam masakan ni ada kuih kek ke apa ke, jangan ambil. Kalau boleh ganti dengan butter. Butter lebih bagus daripada margarin. Margarin ni ialah dia ambil dia mempunyai bahan yang boleh membuatkan kita jadi cepat sakit badan. Dalam tu ada bahan tambahan yang boleh mudahkan kita ataupun cepat sakit badan, sakit saraf, macam tu lah dia punya. Seterusnya apa yang kita tak boleh ambil, kuih muih lah yang ada gula, itu tak boleh ambil lah. Semua jenis kuih muih yang ada gula putih tak boleh ambil. Banyak lagi Kak Izzah pun ada, Kak Izzah ingat, ada kita tak ingat ya. Okey, contohnya MSG, Ajinomoto. Ajinomoto ni dia boleh serang saraf kita tau, sebab neuron toksik dia tinggi sangat. Dia boleh serang saraf kita dan saraf otak ataupun urat saraf kita boleh cepat rosak. Lepas tu Maggi, kalau boleh pula, kalau boleh Maggi out terus, jangan ambil terus dah. Sangat bahaya Maggi. Okey. Kalau teringin sangat tu, kalau boleh lah teringin sangat tu, dia sebenarnya ada orang cakap dengan Kak Izzah, kalau teringin sangat Maggi tu, dia suruh Maggi tu masak, dia buang air dia sebanyak 3 kali. Nak buang dia punya lilin apalah, kita tak tahulah. Tapi sebenarnya Maggi tu tak bagus lah. Macam mana kita proses buang ke pun sebenarnya tak bagus Maggi tu. Okey. Lagi satu, gula melaka. Gula melaka ni ramai yang tak perasan. Yang gula melaka pun tak boleh ambil.
Sebab dia ada campuran. Nampak macam biasa je kan, tapi ada. Okey, itu adalah sebahagian makanan-makanan yang tak boleh makan. So jadi harap ada yang ada masalah berpinggang ke, tak ada masalah berpinggang, ataupun yang ada simptom-simptom tu, tolong kena jagalah supaya benda tak berlarutan, tak semakin teruk. Okey, so anda kena tahu beberapa saja cara macam mana kita nak tahu masalah kita. Macam tadi kita beritahu info-info tentang macam mana simptom nak masalah berpinggang. Okay, ada bekakan dekat sini kan. So just Kak Iza nak ulang balik, nak bagi anda faham, nak bagi anda perasan. Setiap jari kita ni, tapak tangan kita ni mempunyai masalah ataupun mempunyai asas yang tertentu yang perlu kita tahu. Contohnya 5 jari kita ni dia berperanan masing-masing. Tugas dia. Okay, untuk nak melihat masalah pun melalui tapak tangan juga. Nak melihat kita peringkat awal ke kronik pun di peringkat juga. Jadi untuk anda yang baru mengikuti live Kak Iza ni, okey, kalau kita tengok tapak tangan kita ni, jari ibu ini ialah untuk kita nak tahu masalah sembelit, masalah usus besar kita. Ibu jari ni ialah untuk masalah usus besar kita. Jari telunjuk ni adalah untuk masalah bahagian perkencingan kita, bahagian usus kecil. Jari tengah ini adalah untuk kita nak tengok masalah jantung. Mungkin jantung tersumbat, jantung bengkak, kat jari tengah ya. Okay, jari manis kita ni adalah untuk kita nak tahu masalah imuniti kita. Tahap kekuatan badan kita tu tinggi ke rendah, mudah dapat penyakit ke tak. Maksudnya macam tu, jari manis. Untuk jari anak ni ataupun jari kelingking ni, untuk kita nak tahu masalah rahim dan tulang belakang. Kat sinilah kalau orang datang jumpa Kak Iza akan check diagnos tapak tangan dia dulu. Kak Iza check, pasti Kak Iza sentuh dia. Bila Kak Iza sentuh dia macam ni pun, kita salam ni, Kak Iza dapat tahu dia ada masalah apa. Kak Iza sentuh bagi salam macam ni pun Kak Iza dapat tahu masalah apa. Jadi kalau orang-orang terdekat dengan kita, customer yang datang dengan kita boleh bagi ataupun advice dia lah, ataupun kita beritahu dia lah secara elok-elok. Mungkin puan ni ada masalah ni, tak nak terasa hati dia kan, tak nak tersinggung perasaan dia kan. So kita bicara, puan ni saya rasa ada macam mana lah, kita akan cakap macam tu. Sebab bila bersentuhan tu kita boleh rasa dah, kita boleh tahu. Belum tengok ni lain lah, maksud lain tengok ni kita boleh trace masalah-masalah lain juga. Maksud macam tu. Jadi apabila kita tahu simptom 5 jari kita ni ada masalah-masalah tertentu, kita mudah nak rawat. Contohnya macam nak dapat tahu kolesterol. Kolesterol macam mana kita nak dapat tahu? Okey, Kak Iza terang lagi sekali secara ringkas, nak bagi anda perasan lah, bagi anda mungkin boleh tengok lepas ni untuk nak dapatkan tu kita ada masalah kolesterol ada ke tidak. Kalau tapak tangan kita merah-merah di hujung-hujung jari, di tapak tangan kita merah, itu menandakan anda ada kolesterol. So kolesterol ada 2, kolesterol tinggi dan kolesterol rendah. Dan mungkin juga tapak tangan kita pucat. Tapak tangan pucat itulah menandakan anda kurang darah. Jika tengok tapak tangan anda warna kuning sikit, bukanlah kuning-kuning sikit, itu menandakan anda mempunyai masalah pada organ hati. Jadi bila kita tahu sikit-sikit info tu, kita mudah untuk diri kita sendiri. Okay? Jadi untuk anda nak tahu lebih info-info ni, anda kena follow Kak Iza punya FB ni, sebab setiap hari Kak Iza akan bercakap berulang untuk nak bagi faham, nak bagi kita ingat, dan nak bagi kita tahu simptom apa yang, masalah apa yang ada pada kita. Sebab kadang-kadang orang takut nak pergi hospital, takut nak pergi klinik, takut nak ambil darah, takut nak pergi cek. Saya pergi cek ni, doktor kata macam ni, lepas tu cek hari ni, bulan tu dapat result hari ni, seminggu 2 minggu nanti baru dapat result. Perasaan tu dah berfikir, dah stres.
ni ada masalah apa ya? Ada masalah apa ya? Kita dah berfikir-fikir sebab kita takut kan. Jadi bila anda mengikuti live Kak Izzah akan terang sikit-sikit dan anda boleh, insya-Allah boleh faham, boleh nampak dia punya tu. Jadi itu kelebihannya, macam kelebihan kalau kita tahu kita ada masalah apa, kita mudah nak rawat. Insya-Allah kita mudah sangat nak rawat. Kita ke family kita pun kita mudah. Jadi pentingnya kita tahu sebesikit tentang masalah apa yang kita alami sekarang ni. Contohnya kita ada masalah contoh resedung, contohlah. Apa sebab, apa puncanya resedung, kat mana kita nak tahu kita ni ada masalah resedung? Memanglah kita dah resedung dah. Sebab kita alahan pada makanan, kita kena habuk, kita tak kita tak boleh terdedah pada cahaya matahari, sakit kepala, kita duduk dalam aircon jadi tersumbat maksudnya. Tapi macam mana kita nak tahu kita ni ada masalah resedung? Jadi bila anda ikuti live Kak Izzah ni setiap hari pukul 5.30, Kak Izzah akan beritahu anda nak tengok resedung ni. Kak Izzah akan beritahu simptom-simptom dia juga dan kesan-kesan dia juga boleh jadi apa. Resedung boleh jadi apa? Ke arah kanser, contoh macam tu. Jadi kalau kita tahu resedung ni, kalau kita nak tengok dekat tapak tangan kita, ialah di bahagian ibu jari kita ni di perut ibu jari kita. Perut ibu jari kita ni main peranan tau. Ini kat sini menandakan kita boleh tengok seseorang yang ada masalah resedung. Jadi Kak Izzah tahu orang yang resedung dia kena tengok kat sini. Tanda dia apa? Tanda dia ada urat-urat biru, urat-urat kehijauan. Bila kita nampak urat-urat biru, urat-urat kehijauan tu, dia ada simptom resedung. Maknanya dia dah beritahu dah resedung dah ada. Mungkin peringkat awal ataupun peringkat pertengahan. Tapi kalau peringkat terkronik, kita boleh nampak ketara lah, sangat-sangat ketara. Okey, macam nak tengok masalah thyroid. Thyroid kat mana kita nak tengok? Bahagian mana kita nak tengok thyroid? Okey, thyroid pun dekat ibu jari juga. So dia bersangkutan tau. Maknanya asas 5 jari kita ni bersangkutan. Kita boleh tengok macam-macam problem kalau kita tahu. Bukan Kak Izzah nak minta anda semua tahu, tak. Maksudnya sekurang-kurangnya bila Kak Izzah cakap, cerita, oh macam ni disebabkan sakit ni. Jadi anda tengok, oh betul lah. Contoh sebelum nak datang penyakit ginjal, sebelum nak datang penyakit masalah buah pinggang, kita mesti ada masalah perkecingan. Bahagian perkecingan adalah jari tunjuk kita. Jari tunjuk. Bila masalah pada jari tunjuk tu Kak Izzah nampak, maknanya seseorang tu dah ada simptom masalah bahagian perkencingan. Kalau bahagian perkencingan tu dia tak jaga, dia boleh jadi masalah pada buah pinggang. Jadi simptom Kak Izzah cakap tadi, kena jangan kecing tak lawas. Mesti kena kecing lawas. Tak boleh kecing tak lawas, kecing sakit, kecing berbuih, kecing apa lagi, kecing berdarah. Itu kalau kita biarkan dia ke arah masalah buah pinggang lah. Macam tu lah, lebih kurang. Jadi setiap tangan kita tu ada function tertentu. So hari ini kita share yang untuk masalah buah pinggang. InsyaAllah besok kalau Allah panjangkan umur, dia memudahkan segala urusan, doa ya, mudah-mudahan kita akan share pula besok dengan tajuk lain pula. Dan Kak Izzah akan beritahu simptom-simptom dia, dan Kak Izzah sentiasa akan ulang macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak pastikan asas 5 jari ni apa dia punya masalah, kita boleh kesan dia. Ya. Macam tadi Kak Izzah dah cakap, ni masalah usus, masalah usus kencing, perkencingan, ini masalah sistem jantung, ini masalah imuniti, ini masalah rahim dan juga tulang belakang. So ambil yang ni dulu. So ilmu yang 5 ni pun dah, kalau kita nak kaji balik, nak ni balik pun banyak dia punya detail dia, tak termampu. Kita nak clarify sebab Kak Izzah belajar ni pun dah hampir 5 tahun lebih, daripada tahun 2015 Kak Izzah belajar. Alhamdulillah, sentiasa belajar sebab Kak Izzah nak bantu orang di luar sana
Kak Izzah nak share dengan anda di luar sana supaya anda sihat. Anda sihat, Kak Izzah seronok sangat sebab kita sharekan ilmu ni kan. Jadi sekurang-kurangnya Kak Izzah bantu cara orang tak boleh datang ke kedai Kak Izzah, kita bantu dengan cara kita beritahu macam mana nak rawat, macam mana kita nak tahu masalah kita, macam mana kita nak atasi dia. Okey. Dan sebelum ni Kak Izzah beritahu siapa yang tengok live Kak Izzah nak minta Kak Izzah bantu check ataupun diagnose tapak tangan dia ada masalah apa, boleh dengan syarat takat gambar sampai ke sini macam ni, clear, mesti jelas, kiri kanan mesti jelas, clear dan jelas daripada pergelangan tangan dua-dua hantar kat Kak Izzah. Mesti beritahu tangan mana kiri, tangan mana kanan, dan juga mesti ada nama, mesti ada umur, mesti tahu pekerjaan dia, mesti tahu berat badan dia berapa, dan juga kalau boleh mesti tahu ketinggian dia berapa. Dan boleh WhatsApp ke Kak Izzah, insyaAllah Kak Izzah cuba bantu. Okay? Boleh WhatsApp ke nombor 019 464 0167. Okay, Kak Izzah ulangi 019 4640167. Dan Kak Izzah minta share, kalau boleh, kalau sudi, share live Kak Izzah ni kepada kawan-kawan anda yang ada masalah. Mungkin dia orang pun tak tahu, tapi apabila mereka mendengar apa Kak Izzah cakap ni, mudah-mudahan kita dapat bantu dia sedikit, dia buka minda dia sikit, mudah-mudahan dia dia tahu yang dia ada masalah. Semoga kita pun dapat pahala. Kita bantu orang atau bantu saudara mara kita, kawan-kawan kita, mudah-mudahan kita pun dapat pahala, ya. Sebab kita kena sampaikan ilmu ni kepada siapa-siapa sahaja. Dengan asbab kita bantu dia, mana tahu dia merawat, dia sembuh, berpanjanganlah pahala yang kita dapat, kan, insya-Allah, kan. Okey, hanya setakat ini sahaja dulu. Mohon maaf daripada Kak Izzah jika ada salah silap, tersasul bahasa. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT, dan tak baik itu datang ke siapa saya sendiri. Kepada Encik Azlin, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita cuba pakai mic ataupun cakap lebih kuat esok, ya. Cuba insyaAllah, ya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.